Contoh, mungkin ramai orang ambil misalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton-penonton ataupun siapa sahaja yang sedang bersairan di laman Sumber Inspirasi. Jadi pada pagi Ahad yang mulia ini, saya dan juga beberapa orang teman daripada kelab pidato kami daripada Melaka, kita sedang menjalani ujian pendarafan pada pagi ini. Jadi yang mana sekarang sedang berlangsung kawan saya iaitu Saudara Helmi yang sedang berada di majlis pendarafan grade 2 pada pagi ini, yang baru sahaja sebentar tadi telah berlalu Tuan Lokman, Tuan Tariq dan juga Cik Usna baru saja selesai di grade 1. Jadi selepas ini sekarang ni Helmi grade 2 dan kemudian giliran saya pula grade 3. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, berkenaan tentang pidato ini, tuan-tuan dan puan sekalian, nak tak nak, kalau kita memang berhajat nak jadi seorang pemidato ataupun pengucap awam yang mahir berucap di hadapan, mungkin ada pelbagai maksud atau niat yang kenapa anda nak belajar ataupun mahir dalam pengucapan awam ni. Tentu banyak, antaranya dalam perniagaan, untuk membina keyakinan diri dan sebagainya. Yang penting inilah anda kena tahu, segala proses untuk anda jadi seorang pemidato yang hebat, anda perlu lalui, walaupun ia pahit, walaupun ia memang manis, tak apalah, pahit dan sebagainya. Jadi semua anda kena lalui. Jadi kita tengok tadi proses peserta-peserta kawan-kawan yang lain, memang ya biasalah, nama pun proses. Tentu ada yang terkucil, dan sebagainya. Tapi itulah proses. Bagaimana kita nak jadi seorang yang mahir. Contoh, mungkin ramai orang ambil misalan. Makin ramai. Mak, kalau tengah hujan. Malu tak. Jadi jadi kalau kita tahu, kita pernah dengar proses bagaimana sebutir belian, sebelum dia nak jadi belian, dia perlu dihenyak, dikenakan suhu yang tinggi, barulah dia boleh jadi berlian yang begitu berharga. Jadi begitulah, kalau anda nak mencapai sesuatu yang anda inginkan, yang mungkin bernilai berharga, jadi proses anda ke arah itu perlu anda melalui. Sama ada pahit, manis, panas, sejuk dan sebagainya, anda perlu lalui. Dan anggaplah dalam minda anda, proses itu adalah bukan menyakitkan, kerana menyakitkan itu adalah tafsiran anda. Anda meletakkan itu adalah satu perjalanan dalam hidup sebagai seorang makhluk, sebagai seorang manusia, untuk menjadi yang lebih baik. Jadi bila anda letakkan dalam diri anda, itu adalah satu proses. Okey, tanda anda seorang makhluk, tanda anda seorang manusia, tanda anda diciptakan, bukan anda menciptakan. Maka insya-Allah segala proses yang anda lalui, seberat mana sekalipun, insya-Allah, cakap di mulut memang mudah, tapi kita doa, insya-Allah ianya akan ringan, insya-Allah. Kerana kita yang menafsirkan sesuatu itu mudah atau susah, berat atau ringan, segala ujian yang berlaku. Kerana apa tuan-tuan dan sekalian, kita tengok ada orang yang dia mengalami ujian yang besar tapi dia steady. Ada orang yang mengalami ujian yang kecil sahaja tetapi sukar untuk tempuh masalah tersebut. Jadi marilah kita sama-sama menjadikan iktibar bahawa untuk kita menjadi seorang pemidato yang hebat atau pengucap awam yang hebat, inilah proses yang berlaku. Walaupun ada yang mengadu sukar untuk berucap di hadapan kamera, segan lain macam. Ada orang yang kata, oh depan kamera lah senang. Jadi itulah prosesnya. Kalau anda kata senang, anda cuba. Anda cuba. Kalau anda kata sukar, itulah proses untuk anda jadi seorang yang lebih baik, insya-Allah, dalam dunia pengucapan awam. Jadi sekian saja daripada saya. Sebentar lagi giliran saya pula yang akan berucap. Okey. Pada grade saya adalah soalan spontan, yang mana saya akan diajukan
soalan-soalan. Contohnya soalan yang pertama dia berkait dengan peribadi, kemudian yang kedua dia berkait dengan isu semasa, dan yang ketiga dia berkait dengan peribahasa yang akan dipetik dari mana-mana peribahasa Melayu yang ada. Jadi doakan agar insya-Allah saya selesai dan sukses dalam grade 3 ini. Apapun keputusannya kita serahkan kepada Allah insya-Allah setelah kita berusaha sebaik, dan kemudian akan sambung ke grade 4 insya-Allah. Jadi ingat, untuk menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang lebih baik, tentunya ada proses. Ada perkara-perkara yang mungkin berat kita kena lalui, dan anggaplah daripada diri kita segala yang berat itu adalah seperti mana kisah macam mana nak jadi berlian, nak jadi yang bernilai. Tentunya ada proses ataupun peristiwa ataupun situasi yang mungkin pahit, tapi sebenarnya untuk mendidik kita menjadi lebih baik insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Okey. Sekadar berkongsi inspirasi bagaimana untuk kita menjadi seorang pembidato yang hebat atau menjadi seorang yang lebih baik insya-Allah. Kita jumpa lagi. Kami daripada semua inspirasi YouTube channel, doakan agar kita semua insya-Allah sentiasa bahagia, berjaya dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.